Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat petang. Salam pertemuan dalam program Mahsyar siri yang ke-41 bersama dengan saya Umar Aziz. Pertemuan di mana kita akan berkongsi pembacaan daripada buku Mahsyar yang menceritakan tentang alam yang bakal kita tempuhi dan lalui selepas daripada kita meninggalkan dunia yang sementara ini. Ahlan-ahlan yang berada di TikTok, Norzia, kemudian di Blend, Rivali, serta semua sahabat-sahabat yang lain di ruangan FB. Ahlan-ahlan Fauzan Muhammad, Nur Aini Muhammad Tab, Maznah Abu Bakar, Wan Ismail Wan, Kamiza Muhammad Amil, Salbiyah Ali, Safiyah Sapian, Muhammad Zakir Hussein, Arina Omar, Zainun Abdul Rahman, Zainun Hadi, Zaliha Kamaruddin, Azimah Ishaq, Syedmah Hizan, Indun Hashim, Saadiyah Muhammad Arifin, Syamsiyah Ahmad Isa, Nurlida Alwi, Umi Suristiana, Zainab Mahmud, kemudian Al-Fakirah Nani, Siti Rahayu, Safiyah Lia, Zainab Saleh, Imah Yasin, Hafsah Abdul Talib, Salmiah Uthman dan juga Azimah Ishaq, Farida Ishaq. Terima kasih banyak-banyak ke Hafsah, Nur Aini Nasir, Imah Syati'iyah, Siti Zawiyah, Ummi Zaihadi dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan kita memperbetulkan dahulu niat. Moga-moga apa jua yang kita lakukan adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a'i ila al huda wad dalalati 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabihi. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Sekejap Atiyah nak bagi salam. Okey, Atiyah bagi salam. Sekejap. Assalamualaikum semua. Cerita Allah, Allah. 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 Sebut Allah dulu. Allah. Assalamualaikum. Okey. Lalu pada kali ini penulis buku telah membawakan tajuk berkenaan tentang soalan-soalan yang bakal kita terima di dalam kubur. Maka kata penulis buku pada muka surat 146. Nak bagi kat kakak. Okay. Pada muka surat 146. Maka kata penulis buku, soalan kubur. Maka berkenaan tentang soalan kubur, ada hadis dan riwayat daripada baginda Nabi SAW. Ada beberapa riwayat. Namun ada sebuah riwayat yang telah diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, oleh Imam Nasai, oleh Imam Ibn Majah dan juga Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnadnya. Maka dalam hadis baginda Nabi SAW bersabda, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang mana kata Barra' bin Azib radhiyallahu ta'ala anhum, kami telah keluar bersama dengan Nabi SAW menghantar satu jenazah daripada seorang lelaki Ansar ke tanah perkuburan. Maka ketika mana kami tiba di tanah perkuburan, kata Barra' bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, waktu itu kubur sedang digali. Maka Nabi SAW duduk sementara menanti kubur digali. Dan kata Barra' bin Azib, kami para sahabat pun duduk mengelilingi Nabi SAW. Suasana pada waktu itu, kata Barra' bin Azib, sangat tenang.
seolah-olah umpama ada burung di atas kepala kami. Semua diam, semua sunyi pada waktu itu sementara menanti pengurusan jenazah nak dimasukkan ke dalam kubur yang sedang digali. Kemudian pada waktu itu kata Bara' bin Azib, di tangan baginda terdapat sebatang kayu yang pada waktu itu Nabi kuis dan Nabi SAW pada waktu itu tepukkan ataupun letakkan ia di tanah. Kemudian baginda Nabi SAW sambil dalam keadaan begitu sunyi, sepi dan tenang, Nabi SAW angkat kepala baginda. Kemudian Nabi SAW bersabda, Ista'idhu billahi min azabil qabr. Sabda Nabi SAW, mintalah perlindungan Allah daripada siksaan kubur. 2 kali Nabi ulang. Marratain, kata Bara' bin Azib. Ista'idhu billahi min azabil qabr. Nabi ulang kali kedua. Mintalah perlindungan kepada Allah daripada siksa kubur. Dan setengah riwayat menyebut salasan 3 kali. Kemudian sabda Nabi SAW. Kemudian hadisnya panjang. Kemudian sabda Nabi SAW, wa innahu la yasma'u khifqa ni'alihim. Orang yang dalam kubur ketika mana orang dah selesai mengkebumikan dia dan kemudian pada waktu itu masing-masing mula beransur meninggalkan tanah perkuburan, mayat yang berada di dalam kubur dia boleh mendengar derapan tapak kaki manusia yang pergi meninggalkan kubur. Kemudian sabda Nabi SAW, maka datanglah malaikat. Ini ringkasan riwayat. Dan malaikat pada waktu itu bertanya, Ya hadza, wahai orang ini, Mar rabbuka, siapakah Tuhan kamu? Wa ma dinuka, apakah agama kamu, kepercayaan kamu? Wa man nabiyyuka, dan siapakah nabi kamu? Maka dalam riwayat ini disebutkan tentang 3 soalan, tentang siapakah Tuhan dan apakah agama serta siapakah nabi kamu. Dalam hadis riwayat Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah dan Musnad Ahmad. Dan kemudian dalam riwayat yang lain pada waktu itu datang berkenaan tentang soalan-soalan yang berbeza. Maka di sini kita telah tiba pada muka surat 146, kata penulis buku. Antara soalan kubur adalah Mar rabbuka, siapakah Tuhan kamu? Maka jawapannya setiap daripada kita tahu ianya adalah Allah. Allah adalah Tuhan kita. Namun yang jawab pada waktu itu bukanlah lidah kita, tetapi pada waktu itu betapa kuat keyakinan, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan soalan yang kedua ditanya, wa man nabiyyuka, siapakah pada waktu itu nabi kamu? Dan jawapannya adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun yang menjawabnya bukanlah lidah, tetapi perjalanan kehidupan kita di dunia. Adakah kita benar-benar mengikut ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tata cara kehidupan yang telah diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka soalan yang kedua dan jawapannya pun adalah kita tahu siapakah Nabi? Nabi Muhammad. Tapi yang menjawab bukan lidah, tetapi berdasarkan perbuatan kita sewaktu hidup. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Kemudian di sini penulis memilih soalan yang ketiga daripada riwayat adalah, siapakah pula imam? Bermaksud, siapakah pula ikutan kamu? Kamu ikut siapa? Maka jawapannya pun kita telah tahu. Al-Quran adalah imam kita. Al-Quran adalah ikutan kita. Namun, bukanlah pada waktu itu lidah dan pemikiran yang menjawab. Tetapi pada waktu itu yang menjawab adalah berdasarkan kehidupan kita. Adakah kehidupan kita pada waktu itu dekat dengan Al-Quran? Bersama dengan Al-Quran? Berusaha untuk mengamalkan isi kandungan Al-Quran? Mudah-mudahan insya-Allah kita dapat pada waktu itu mengamalkan dan juga mendekatkan diri dengan Al-Quran. Maka dalam riwayat yang kita baca tadi, riwayat Bara' bin Azib, cuma ini adalah riwayat Bukhari dan Muslim. Maka
sabda Nabi SAW, ketika mana seseorang itu berjaya menjawab soalan ini. Awak dia berjaya. Siapa Tuhan? Dia jawab Allah. Siapa Nabi? Dia boleh menjawab Muhammad SAW. Siapakah imam ataupun agama? Dia menjawab, imamku adalah Al-Quran dan agamaku adalah Islam dan sebagainya. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sabda Nabi SAW, itulah maksud firman Allah, yuthabbitullahu alladhina amanu. Allah mengukuhkan untuk orang-orang beriman bil qawli thabit, dengan ucapan yang teguh, fil hayatid dunya, ketika mana dia berada sewaktu kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan sewaktu kehidupan akhirah. Maka pada waktu itu dia boleh menjawab semua soalan. Bila malaikat mungkar dan nakir dengar jawapan daripada orang yang beriman, malaikat mungkar dan nakir, sabda Nabi, akan berkata, sadaqta, engkau telah berkata benar. Lalu kalaulah seseorang itu dia dapat jawab dengan baik, maka malaikat mungkar dan nakir akan benarkan. Sebab itu kata penulis buku pada perenggan seterusnya, jika engkau tidak dapat menjawab soalan ini, nescaya mereka akan memukul engkau dengan tongkat, yang mana dalam riwayat semalam ianya adalah pada waktu itu tukul ataupun palu, tapi di sini diterjemahkan sebagai tongkat. Yang mana dalam hadis semalam kita baca, kalaulah orang-orang yang berada di Mina nak mengangkat palu ataupun tukul yang dimiliki oleh malaikat mungkar dan nakir, pada waktu itu mereka tak akan mampu mengangkatnya. Berat, besar pada waktu itu tukul dan palu tersebut. Lalu kalaulah seseorang itu tak boleh menjawab, maka akan dipukul dengan satu pukulan sehinggakan kubur engkau mengeluarkan api dan menjadi sempit sampai tulang-tulang rusuk engkau patah berkecai. Bila tak boleh jawab dia, kena balun. Bila tak boleh jawab dia, pada waktu itu kena balun. Yang mana ini adalah permulaan kepada siksaan di alam kubur. Mudah-mudahan setiap daripada kita boleh menjawabnya. Amin ya rabbal alamin. Kata penulis pada muka surat 146, hanya ada dua keadaan jawapan daripada kita, daripada engkau. Hanya ada dua. Sama ada boleh jawab ataupun tak boleh jawab. Dan dia pada waktu tu tak adalah talian hayat. Malaikat, tolong bagi aku izin untuk aku call keluarga nak tanya tolong. Tak. Dia bukan macam contoh soal jawab yang ada dekat TV, yang pada waktu itu ada talian hayat, boleh tanya penonton, boleh pada waktu itu call keluarga, teman dan sebagainya. Dia tak ada. Boleh jawab ataupun tak boleh jawab. Kalaulah boleh jawab, hadis yang kita baca tadi, Nabi bersabda, malaikat akan berkata, sadaqta, engkau benar. Kalau tak boleh jawab, kena palun, kena pukul dan sebagainya. Al-a'yadzubillah. Maka kata penulis, hanya ada dua keadaan. Sama ada engkau mampu menjawabnya dengan yakin, ataupun keadaan yang kedua, engkau berada dalam keadaan kebingungan, kehairanan dan keraguan. Tak boleh jawab. Walaupun kat dunia ni kita hafal jawapan dia. Siapakah Tuhan kamu? Tuhan aku Allah. Kita hafallah dalam semua bahasa sekalipun. Man rabbuka? Rabbi Allah. Kita hafallah dalam bahasa Arab, bahasa Melayu, Zulu, Koza, Inggeris dan sebagainya. Tetapi bukan pemahaman yang kita ada sekarang ini yang menjawab. Amalan, perbuatan, i'tiqad, kepercayaan, itulah yang akan membantu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Maka kalaulah seseorang itu kehidupan dia tidak berlandaskan kepada apa yang Allah suruh, apa yang Allah telah perintahkan, maka apakah keadaan dia bila ditanya soalan? Dia akan berada dalam keadaan kebingungan, kehairanan, keraguan. Dia pun bingung. Bila ditanya, marabbuka, siapakah Tuhan kamu? Dia pun bingung. Siapa ya? Ingat tapi lupa. Lupa tapi ingat. Dia tak boleh nak jawab. Dan pada waktu itu dia akan berada pada situasi yang sukar, sebab malaikat pada waktu itu menunggu masa untuk menghukum dan menyiksanya di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kata penulis pada muka surat 147, bayangkan malaikat berdua itu, Munkar dan Nakir, datang menghadap kamu.
sekiranya Allah tetapkan engkau dalam keadaan gembira. Yuthabbitullahu allazina amanu bil qawli tsabit. Maksud ayat yang ke-27 daripada surah Ibrahim. Kalaulah Allah tetapkan jawapan kita, tetapkan kita, dan pada waktu itu kita boleh menjawab, maka pada waktu itu engkau dalam keadaan gembira. Boleh jawab. Sebab pada waktu itu Allah bantu. Kehidupan kita sewaktu hidup pun di dunia, pada waktu itu berlandaskan kepada pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kehidupan kita pada waktu itu yakin dan percaya Allah sebagai Tuhan. Kehidupan kita mengamalkan ajaran baginda Rasul SAW. Kehidupan kita dekat dengan Al-Quran. Pada waktu itu sentiasa mengamalkan ajaran agama. Maka bila Allah tetapkan kita untuk menjawab, maka kita akan gembira. Sebab pada waktu itu selesai soalan Munkar dan Nakir pada permulaan ketika mana berada di alam kubur. Kata penulis, maka selamatlah engkau. Selamat. Maka pada waktu itu malaikat akan tunjukkan kepada permulaan kepada nikmat-nikmat sebelum kita tiba kepada nikmat yang sebenar-benarnya, itulah syurga Allah Subhanahu wa taala. Namun kata penulis, sekiranya engkau tidak berjaya menjawab soalan mereka tadi, tak boleh jawab, hairan, bingung, lupa jawapan, padahal kat dunia dah hafal siang malam jawapan, tapi tak boleh jawab, maka mereka memukul engkau dengan dua kaki mereka di sebelah kubur engkau untuk menakutkan engkau. Kemudian bayangkan telah menyala-nyalanya api dengan marak. Maka sebelum kita dipukul, maka pada waktu itu dipukul kiri kanan kita, dipukul pada kubur, supaya pada waktu itu memberi amaran, memberi peringatan kepada kita. Mudah-mudahan kita boleh jawab, insya-Allah. Semua sahabat-sahabat adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang mengamalkan ajaran agama. Mudah-mudahan insya-Allah Allah Subhanahu wa taala bimbing kita untuk sentiasa berada dalam keadaan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maka berkenaan tentang pukulan malaikat Munkar dan Nakir, maka disebutkan di sini, Allahumma salli, fa in ta'ayaita aw talawaita darabaka biha darbatan tasiru biha ramada. Maka kalaulah malaikat ini dia buat keputusan untuk pukul, maka pada waktu itu sabda Nabi SAW, sekali pukulan itu boleh menyebabkan kamu menjadi ramad, menjadi abu, tapi dah tak ada mati. Maksudnya kalaulah malaikat pada waktu tu buat keputusan, orang ni memang nak kena belasah ni, dan pada waktu tu tak boleh jawab soalan. Kalaulah malaikat Munkar dan Nakir pukul, sabda Nabi SAW, pukulan tersebut taj'alu akan menjadikan pada waktu itu kamu ramada, menjadi debu. Hadis riwayat Tabrani di dalam Mu'jamul Awsat. Maka dahsyat pada waktu itu pukulan malaikat. Namun bukanlah pada waktu itu kita minta untuk berlaku, mudah-mudahan Allah jauhkan. Kata penulis, jika engkau berjaya menjawabnya dengan baik, maka malaikat akan datang menghadap engkau, dan engkau akan melihat kepada apa yang Allah telah tukarkan keadaan kubur engkau. Nampak kubur tu sempit, 4x2. Tapi bila boleh jawab dia soalan Munkar dan Nakir, terus kubur tadi akan berubah menjadi tempat yang indah, tempat yang umpama dalam hadis sebut taman-taman syurga. Lalu bertambahlah kegembiraan hati engkau, dan yakinlah engkau bahawa engkau akan selamat daripada api neraka. Kita tak boleh, saya tak sempat nak baca banyak pada hari ini sebab saya ada program pada malam ni. Bahkan bukan malam ni, kejap lagi pada jam sebelum jam 7. Lalu kita akan berhenti di sini. Saya minta maaf kita berhenti awal sikit. Selalunya kita lebih kurang setengah jam. Tapi pada hari ini tak sempat, maaf. Kepada sahabat-sahabat yang ingin untuk membuat pembelian buku mahsyar, boleh tekan link yang berada di ruang komen. Kita jumpa esok jam 5.15 pagi dalam pembacaan kitab hadis Jami' Tirmizi. Jika ada yang ingin untuk join Hayati Quran, maka pada jam 8.30 pagi insya-Allah. Terima kasih kepada semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakumullah khairah. Jumpa lagi insya-Allah.